Rasuah merupakan satu titik hitam yang menurut dalam setiap negara di dunia dan sukar sebuah negara memiliki 0% kerasuah kerana amalan ini menjadi perkara biasa dalam setiap sektor pekerjaan, kerajaan mahupun swasta. Istilah seperti suapan, sogokan dan duit kopi adalah tidak asing lagi apabila memperkatakan isu rasuah, terutamanya di Malaysia. Isu rasuah tidak pernah surut dibincangkan dalam kalangan masyarakat dalam semua isu. Rasuah merupakan tindakan ataupun perbuatan yang menyalahi undang-undang apabila ia dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pertolongan dengan cara pemerasan dan faedahnya hanya menguntungkan diri sendiri. Secara umumnya, rasuah ini merujuk kepada penyalahgunaan kuasa dan jalan pintas seseorang yang mencapai hidup mewah atau dengan kata lain, ingin menjadi kaya dengan masa yang singkat. Masalah rasuah ini perlu dipandang dan diambil serius terhadap semua lapisan masyarakat dan lapisan mobiliti sosial, khususnya dalam sistem pendidikan. Pihak yang bertanggungjawab harus memupuk dan menanamkan sifat anti rasuah dalam diri sebelum melangkah kepada dunia pekerjaan, kerana disebabkan kurangnya didikan dan pencerahan tentang rasuah semasa zaman persekolahan akan menyebabkan anak muda semakin mudah terjerumus dalam jenayah rasuah. Kumpulan kami telah memilih tajuk mengenai pandangan mahasiswa terhadap gejala rasuah bila luasa. Rasuah pada umumnya dapat ditakrirkan sebagai satu tindakan korupsi di mana seseorang individu memberikan atau menerima suapan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang. Walaupun rasuah adalah tindakan individu, namun hal ini dapat dikaitkan dengan aliran falsafah dalam pemikiran tertentu masyarakat. Perkaitan yang pertama adalah sikap diri yang tamak. Dalam konteks ini, individu ataupun sesebuah institusi yang korup beranggapan bahawa mereka memperoleh keuntungan peribadi dalam kalangan mereka sendiri. Mereka beranggapan bahawa tindakan korupsi ini akan mendatangkan manfaat yang lebih besar walaupun melanggar nilai-nilai murni. Seterusnya, perkaitan kedua adalah ego diri yang tinggi. Hal ini demikian kerana sesetengah individu beranggapan bahawa individu seharusnya mementingkan keuntungan dan kebahagiaan sendiri berbanding orang lain. Mereka seolah-olah menghalalkan rasuah dengan alasan mereka hanya memperjuangkan kepentingan diri sendiri. Selain itu, perkaitan yang ketiga adalah kurangnya penghayatan agama dan pendidikan moral. Aliran pemikiran berpandangan bahawa individu yang terlibat dengan rasuah tidak melanggar nilai-nilai murni kerana telah menganggap kegiatan rasuah sebagai satu norma biasa yang dilakukan dalam kehidupan harian, dan gejala ini tidak akan dapat dibanteras walaupun pelbagai langkah proaktif yang telah diambil. Secara rumusannya, tidak semua individu yang terlibat dalam gejala rasuah, dan terdapat juga faktor yang mempengaruhi gejala rasuah berlaku seperti faktor sosial dan faktor budaya. Kami memilih isu rasuah sebagai tajuk kajian kami disebabkan oleh isu ini menjadi satu penyakit yang semakin melarat dalam negara kita. Isu rasuah sudah tidak asing dalam bualan masyarakat kerana budaya rasuah yang berlaku di Malaysia hari ini banyak dilakukan secara terang-terangan daripada atasan sampailah ke akar umbi. Masalah ini sering menjadi perdebatan dalam landscape politik Malaysia kerana Malaysia terkenal dengan skandal-skandal rasuah yang sangat popular di seluruh dunia, antaranya seperti kes YMDB yang membabitkan bekas Perdana Menteri Malaysia sendiri. Isu rasuah ini sudah tidak boleh dibiarkan sebagai suatu perkara yang normal atau dalam kata lainnya dinormalisasikan oleh masyarakat kerana inilah penyebab dan faktor negara kita tidak akan pernah menjadi sebuah negara maju. Jika masalah rasuah ini masih berlarutan dan tiada jalan penyelesaian, negara kita berada dalam keadaan yang membimbangkan kerana yang merasakan kesan kepada masalah ini bukanlah kita, tetapi anak cucu cicit kita pada masa hadapan. Kami memberi contoh tentang isu rasuah yang menjadi ketertarikan kami memilih isu ini sebagai tajuk kajian kami, iaitu skandal One Malaysian Development Berhad atau 1MDB. Ia menjadi ketertarikan kami adalah kerana ia merupakan isu gejala rasuah yang hangat berlaku di sejarah Malaysia. Hal ini demikian kerana kes skandal 1MDB ini melibatkan bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 iaitu Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak yang dituduh telah menyalurkan sejumlah wang sebanyak 2.67 bilion ringgit yang bersamaan dengan 700 juta US dollar. Kesan isu ini kepada politik negara telah menyebabkan ketidakpuasan rakyat terhadap pentadbiran kerajaan yang terlibat
dan penurunan kepercayaan serta keyakinan terhadap institusi-institusi di dalam negara. Satu konsep falsafah yang berkaitan dengan kes skandal 1MDB ini adalah konsep kesetiaan kepada raja dan negara yang terdapat dalam rukun negara. Dalam skandal 1MDB ini, penyalahgunaan dana awam dan penyelewengan yang berlaku oleh individu yang berkaitan dengan kerajaan melanggar prinsip kesetiaan ini. Berdasarkan jadual di atas, majoriti pelajar menyatakan bahawa wang merupakan bentuk rasuah yang sering berlaku di kalangan pelajar, malah di Malaysia. Hal ini kerana wang merupakan perkara penting bagi pelajar terutamanya yang tidak berkemampuan bagi menampung kos sara hidup sebagai pelajar universiti. Tambahan pula, rasuah berbentuk jawatan juga sering terjadi di kalangan pelajar kerana jawatan bagi seorang pelajar itu amat penting. Berdasarkan jadual di atas, seramai 21 orang iaitu 70% sangat setuju bahawa gejala rasuah semakin berleluasa di negara kita. Hal ini kerana kes rasuah yang semakin menjadi-jadi terutama sekali di negara Malaysia. Tambahan pula, kes rasuah yang berlaku sukar sekali dibendung dari awal kerana ia memerlukan kerjasama semua lapisan masyarakat untuk berganding bahu mengurangkan kes-kes rasuah daripada terus berlaku. Berdasarkan jadual di atas, hasil kajian mendapati bahawa sikap tamak dan haluba pada diri seseorang individu yang majoriti dijawab oleh 21 orang responden bersamaan dengan 70% menjadi punca utama pengambilan rasuah dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana masyarakat pada masa kini kebanyakannya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang mereka ada, terutamanya dari bab kewangan. Mata masyarakat mudah tertarik dengan duit yang banyak dan jawatan yang tinggi tanpa berusaha mendapatkan secara betul lalu menggunakan jalan ringkas iaitu rasuah. Mengikut daripada maklum balas dari responden, terdapat beberapa langkah bagi membendung isu rasuah daripada terus berleluasa. Ianya adalah seperti menguatkuasakan undang-undang, memberikan pendidikan tentang amalan rasuah, memberikan didikan agama yang sepenuhnya dan menjalankan kempen yang berkesan dan efektif. Kebanyakannya, responden telah bersetuju bahawa menguatkuasakan undang-undang adalah langkah yang paling sesuai untuk membendung isu rasuah. Kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi di Dimas sangat setuju bahawa isu rasuah akan memberikan impak yang besar terhadap golongan remaja sekiranya mereka terlibat. Usaha pelajar yang sangat setuju juga tinggi iaitu sebanyak 35 orang responden bersamaan dengan 83.3% berbanding dengan pelajar yang tidak setuju. Kerja di atas menunjukkan hasil kajian tentang perkara yang akan berlaku terhadap pembangunan ekonomi negara. Jika negara mengalami kadar rasuah tinggi, masyarakat raja ini, kesan kepada kalangan keyakinan pelaburan asing adalah yang paling banyak dipilih oleh para responden. Saya ini telah mencatatkan 18 undian iaitu bersamaan 60% daripada semua undian. Hal ini berlaku mungkin kerana banyak responden berpendapat bahawa pelaburan asing tidak akan tertarik melabur di negara yang mempunyai masalah rasuah yang serius. Kesan yang paling kurang dipilih ialah penurunan daya saing negara di mana saya ini hanya mencatatkan 9 undian iaitu bersamaan 30% daripada semua undian. Hal ini berlaku mungkin disebabkan para responden percaya bahawa rasuah tidak terlalu menjejaskan daya saing sesebuah negara. Kesimpulannya, hasil daripada keseluruhan kajian telah menunjukkan bahawa kes rasuah di negara Malaysia adalah semakin berleluasa. Hal ini demikian disokong oleh para responden iaitu para mahasiswa yang menjawab borang soal sidang ini majoriti menyatakan sangat setuju dengan gejala rasuah yang berlaku di negara kita pada masa kini. Selain itu, responden juga kebanyakannya sangat setuju bahawa kesan gejala rasuah ini terhadap remaja adalah memberikan kesan buruk kepada masa depan golongan muda. Hal ini demikian, semakin banyak ketidakadilan yang akan terjadi, maka ketidakseimbangan negara dari segi ekonomi, politik dan sosial juga akan terjadi. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang cintakan keadilan dan keamanan hendaklah bersama-sama bekerjasama dalam membendung masalah gejala rasuah yang sudah semakin pesat terjadi dalam negara kita, terutama sekali dalam kalangan pelajar dan pendidik. Hal ini demikian agar gejala rasuah tidak menjadi budaya dalam masyarakat di Malaysia bagi kesejahteraan golongan muda pada masa akan datang.